Lambakan warga asing yang kita bincangkan pada pagi ini, apakah implikasi impak dan mungkin ada solusi dapat kita sama-sama wujudkan demi keamanan dan keselamatan. Kita bersama dengan Cik Muhammad Adib Jamal. Beliaulah ahli ekonomi EU ERA yang akan memberikan buah fikiran dan juga mungkin idea untuk merealisasikan impian solusi pada perkara ini. Ya, okey. Kita bukan sahaja nak menuding jari mana-mana pihak, tidak. Kita bawakan satu visual yang padat dengan apa objektifnya perbincangan kita pada hari ini. Mungkin Encik Adib nak kongsi bersama dengan kami untuk permulaan awal ini. Pastinya kita tahu lambakan warga asing ini tidak dapat dikawal kerana kita melihat kepada tuntutan pekerjaan dalam sektor-sektor tertentu. Tapi sebenarnya, bagaimana keperluan di Malaysia, peratusan warga asing yang sebenarnya diperlukan di Malaysia mengikut kadar dan juga permintaan sektor-sektor tertentu ini, Encik Adib? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih kerana menjemput saya ke Malaysia hari ini. Okay, bila kita nak sebut berkenaan berapakah peratus warga asing yang sepatutnya ada dalam negara, kita tak ada numbers yang ambang lah. Kita tak ada nombor ambang. Tapi berdasarkan kita ada tengok video tadi yang sebenarnya sasaran Malaysia adalah untuk hanya memiliki sebanyak 2.4 juta warga asing sahaja di dalam negara, tapi dengan numbers yang kita tengok sekarang 2.7. dia 2.7 which is 300,000 lambakan warga asing. That's why we said lambakan warga asing. Jadinya kita perlu ada satu inisiatif lah bagaimana untuk kurangkan lambakan warga asing ni. Tetapi kita tidak nafikan bahawa warga asing ini sebenarnya dapat membantu kepada ekonomi negara. Ya, baik, tadi disebabkan kita sebut tentang lambakan, maksudnya ada yang lebih. Namun sekarang ini terlihat kita ada keperluan untuk menjayakan pelbagai sektor ya. Peladangan tadi saya sebutkan segmen ataupun trading yang mungkin agak dangerous, dirty and difficult yang tak sanggup untuk disanggupi oleh warga tempatan. Jadi mereka adalah penyelamat yang betul lumus, mungkin juga dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan warga tempatan. Jadi mahu tak mahu mereka ni terpaksa ada di sini, kekal di sini, dan juga mungkin isu-isu lain seperti majikan yang ambil kesempatan dengan harga yang rendah itu. Macam mana komen? Okey, berkenaan orang kata apa, sebagai orang kata apa, demand untuk mendapatkan pekerja asing ni sebagai gaji yang rendah, memang betul lah, data tu memang ada lah berkenaan gaji dia yang rendah, dan majikan lebih memilih untuk mengambil pekerja asing ni. Dan ini juga berlaku disebabkan adalah rakyat tempatan tidak, orang kata apa, tidak berminat untuk bekerja dalam sektor pekerjaan 3D, which is dirty, dangerous and difficult. Jadinya di situ mungkin kita perlukan satu solusi, which is mungkin kita kena ubah stigma masyarakat ke, katakanlah macam makcik cleaner. Kita tahu siapa je yang nak kerja as makcik cleaner kalau bila kita kecil kan. Jadinya bila kita dapat ubah nama dia, like say we can say that cleaner associate ke, ataupun meningkatkan lagi gaji cleaner ni, jadinya ramai rakyat tempatan nak bekerja sebagai di dalam pekerjaan 3D. Selain itu, kita juga dapat mengadaptasi penggunaan teknologi lah dalam pekerjaan 3D ni. Sebab apa? Dengan adanya teknologi, kerja kita dapat lagi mudah, dan secara langsungnya dia akan dapat mengurangkan kos operasi tersebut kalau kita dapat mengadaptasi teknologi. Cuma sekarang ni mereka bukan sahaja berada di dalam sektor 3D ya. Mereka sekarang mempunyai perniagaan sendiri. Malah mereka menjadi toke. Dan ada kes mereka yang adalah membayar orang tempatan. Mereka ketua. Okey, kita nak cerita tentang keadaan macam tadi kita kongsikan di visual kan. Pasar Bangla kita panggil. Bukan sahaja kita nak direct tumpukan kepada perkataan Bangla tersebut, tidak, tetapi kita gambarkan suasananya dengan keadaan yang kotor. Anda sendiri dapat saksikan di setengah kawasan kan. Dan di situ juga ada penduduk tempatan. Penduduk tempatan yang terpaksa bersama-sama melalui keadaan sebegitu. Malah mereka yang mendapat subsidi minyak ke apa ke juga didapati oleh mereka ini yang ni kan. Jadi bagaimana harus kita letakkan fahaman pengurusan yang paling baik sekali untuk tidak menyalahkan warga asing ini disebabkan keadaan ini berlaku. Jadi bagaimana Encik Adib? Okey, berdasarkan apa yang diceritakan, yang betul, katakanlah macam perniagaan tu, macam tadi Fitri ada cakap berkenaan
warga asing ni sanggup bayar RM10,000 untuk menyewa kepada rakyat tempatan ataupun mendapatkan lesen. Benda ni berlaku disebabkan mereka lebih untung, which is keuntungan, katakanlah keuntungan mereka adalah RM15,000, which is dia orang dapat RM5,000 lebih untuk tanggung dia orang punya kehidupan. That's why bila ada bayar RM10,000 tu dia tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dia ada untung. Ada untung. Jadinya di sini kita macam mana kita nak selesaikan isu ni adalah pihak berkuasa perlu mengadakan lebih banyak operasi lah, dan juga kita perlu mungkin adakan satu program memberi kesedaran kepada rakyat tempatan bahawa apa implikasi dia kepada ekonomi negara jika kita membenarkan warga asing ni terus berniaga di dalam negara. Satu saya lihat implikasi pada ekonomi, juga tentang implikasi kepada kesihatan. Kalau kita buat tinjauan rambang, macam kawasan yang mereka duduk ini tak terurus. Mungkin satu rumah tu boleh muat katakan 5 orang, tapi duduk sampai katakan 20. Kemudian pemparitan yang tercemar, kemudian barangan sisa buangan yang terbuang. Jadi ekonomi itu perlu ataupun kalau mereka ni jadi pekerja, okey. Tapi masalahnya bila mana tidak ada satu akta yang betul-betul dapat mengekang perkara ini berlaku. Ada serbuan kita dapat laporan, tetapi selepas itu apa? Dia punya konsistensi dalam pemantauan itu sangat-sangat mengecewakan kadang-kadang. Sehingga mewujudkan kebimbangan tadi diluahkan oleh penduduk, keselamatan. Jadi untuk mencipta satu ekosistem, kalau satu terganggu, dia akan menjejaskan yang lain. Apa komen Nadib? Ya. Okay, berkenaan kesihatan, kebersihan ni memang tidak asing lah bagi kita kalau kita tahu satu kawasan tu memang high density of warga asing ni. Yeah. Jadinya antara perkara yang kita boleh lakukan adalah kita mungkin boleh lantik satu ketua warga asing, di mana ketua warga asing ini akan bekerjasamalah dengan penduduk setempat, dengan pihak berkuasa, pihak berkuasa tempatan untuk mengawal warga asing di kawasan tertentu tu. So jadinya bila ada satu struktur yang kemas, yang baik dan orang kata apa, yang senang untuk dikawal, jadinya isu-isu seperti ini akan dapat ditambah baiklah. Sebab kita tahu memang PBT memang buat kerja, kita tak nafikan. Dan bila PBT buat kerja tu, dia orang bila buat macam pembersihan semua tu, cek kawasan semua tu, ianya akan memberi kos juga kepada kita. Jadinya kerjasama dengan warga asing itu pentinglah untuk kita tingkatkan suasana di... Untuk lebih sistematik kan? Sebab bukan kata tak ada buat operasi, ada. Tapi kita sendiri tahu jumlahnya lebih daripada apa yang kita perlukan. Jadi bagaimana operasi itu dapat melindung semua kan? Satu lagi yang sering kali menjadi isu adalah mereka yang memegang kad UNCHR. Okey, dan juga saya nak bertanya, adakah semua sektor-sektor khidmatan ataupun barangan ini dapat mereka bekerja? Kita katakan tentang warga asing ini. Jadi bagaimana Adib untuk pencerahannya? Okey, berkenaan kad UNCHR tu, which is dia adalah kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk pelarian. Jadinya bila warga asing yang ada kad UNCHR ni, dia macam satu perkara yang sukar untuk diselesaikan jika mereka ni buat masalah. Kalau mereka tak buat masalah, okey. Tapi kalau dia buat masalah, kita tak boleh buat apa-apa. Macam kita tak boleh bagi denda, kita tak boleh tahan mereka. Tak terlalu bawa atas tu. Yes. So, technically katakanlah, kita boleh tahan mereka, kita boleh denda mereka. Tapi, what's next kalau dia orang buat lagi masalah tersebut? Kita tak boleh hantar kepada negara mereka seperti Rohingya ke Myanmar. So, kita tak boleh nak hantar. Jadi, apa yang kita patut buat? Jadi di situ berkenaan isu kad UNCHR ni, kita perlu ada satu intervensi lah bagaimana kita untuk selesaikan. Mungkinlah kita dapat masukkan mereka ke dalam sektor ekonomi negara macam kerja dekat pertanian ke. Itu antara solusi lah. Tapi sebenarnya kalau untuk pengetahuan, siapa warga asing yang ada kad UNCHR ni, dia orang tak boleh bekerja sebenarnya dekat negara yang dia orang datang tu. And then lagi satu berkenaan sektor perkhidmatan yang dia boleh bekerja, kalau mengikutkan sebelum ni, KSM menyatakan sebanyak 12 subsektor perkhidmatan untuk yang boleh bekerja seperti restoran, dobi dan kargo. Tapi pada 10 Oktober saya rasa, betul, maafkan saya kalau silap, kita tambah lagi 3 sektor perkhidmatan, which is
gunting rambut, tekstil dan tukang emas. Tapi tahapnya adakah mereka boleh memiliki perniagaan? Mereka boleh beli lesen berniaga? Mereka boleh own that place? Ke macam mana? Sebenarnya mereka tidak boleh untuk membuat bisnes tersebut, tapi mereka boleh bekerja di dalam sektor tersebut. So technically kalau kita tengok macam mana dia orang boleh buka bisnes, maksudnya dia orang ada kenalan rakyat tempatan. Kita memang ada tengah-tengah guide yang membantu kan, dan juga susahnya tu kan. Okey, misalnya kata kalau ada juga antara mereka yang meluahkan rasa tertipu, ada majikan yang eksploitasi mereka, tak bayar gaji, kemudian mereka ditangkap. Jadi mereka tak ada apa-apa. Sudahlah ditangkap, kemudian gajinya tak dibayar, kebajikan tak terjaga, dipaksa kerja lebih masa. Jadi mereka juga kita harus menghargai juga sisi manusiawi mereka. Sisi manusia yang mereka ni berjuang, membantu ekonomi. Nak cari duit, hantar kampung, anak semua sebenarnya. Apa juga supaya win-win situation dapat diwujudkan. Kita dah kerah tenaga mereka. Jadi imbalannya bagaimana? Kalau macam tu kita perlu ubah persepsi majikan lah supaya dia lebih ada hatilah sikit berkenaan pekerja asing ni. Sebabnya perkara yang seperti Tuan cakap tadi tu dia berlaku apabila pekerja asing ni datang tanpa permit, tanpa lesen untuk datang untuk bekerja. Dia orang datang secara haram lah. So dekat situ kita pun dah tak boleh buat apa sebab dia orang datang secara haram dan kita boleh tahan mereka, denda dan kita boleh hantar semula lah. Tapi itu kalau yang bukan pemilik kad UNSCHR, tapi kalau dia pemilik kad UNSCHR, kita pun tak boleh nak hantar kat mana-mana. Betul juga kan. Kat sini kita rasa dapat disimpulkan banyak sebenarnya ketirisan kan dari sudut kita nak menjadikan ianya lebih sistematik dari sudut pengurusan bagaimana untuk menyelesaikan isu lambakan ada penambahbaikan dari waktu ke waktu. Kita dah bermasuk 2024, semogalah kita nak membangun bersama, tetapi apa yang terbaik sebab kita juga harus selami suara akar umbi rakyat yang berhadapan dengan kelompok ini. Dalam masa yang sama kita faham mereka juga mencari rezeki untuk hantar wang ke kampung dan sebagainya. Tapi itulah kita harapkan perbincangan ini akan ada manfaatnya, akan ada feedback ataupun gerakan yang dapat diraih daripada perkongsian dan idea-idea daripada Encik Adib. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Adib Jamal, ahli ekonomi muda UERA. Yes, UERA. Okay. Ya, alright.